A'udzubillahissamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira dengan mujahadah yang tinggi kita semua pada pagi Ahad ni dapat berkumpul secara maya dalam sesi Ladies Talk bagi siri pertama. Mungkin ada yang sedang bersarapan, ada yang sedang memasak, ada yang sedang mengemas sambil-sambil mendengar celoteh manfaat kita pada pagi ini. Mungkin juga ada yang masih di atas katil sambil mendengar pengkongsian pagi ini. Sweet je kan? Baik, untuk makluman, program ini adalah anjuran Ikram Putrajaya dengan kerjasama Asatizah Ikram Wilayah Persekutuan AIWAH. Jadi terima kasih kepada semua penonton FB Live Ikram Putrajaya dan penonton yang mengikuti kita di YouTube pada pagi ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan share sesi live pagi ini insyaAllah. Okey, anda dah bersedia dengan pen dan buku untuk catat nota-nota penting? Okey, untuk persediaan juga, nota modul kita pada sesi pagi ini, pihak Ikram telah sertakan link di komen bawah. InsyaAllah anda semua boleh dapatkannya secara percuma. Tiada bayaran ya, jadi just klik. So boleh ikuti modul kita pada pagi inilah. Baik, secara ringkas, Ladies Talk Fit Wanita ini akan diadakan sebanyak 12 siri. InsyaAllah kita akan adakan pada setiap hari Ahad, 9 pagi biiznillah. Jadi panel akan mengulas dan membincangkan isu berkenaan dengan darah dalam 12 siri ini. Jadi kita tahu wanita dan darah ibarat sahabat yang tak boleh dipisahkan. Best friend forever kan. Jadi ada di kalangan kita ni seawal usia 9 tahun sudah mula bersahabat dengan darah. Bunyi macam seram kan? Tapi bukan Dracula ya. Jadi ianya adalah darah haid dan juga darah istihadah. Walaupun begitu, ada kalanya kita masih tak memahami lagi sahabat kita ni dari sudut sifat dia, warnanya, ciri-cirinya dan juga tempohnya. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia tak datang kan. Okay, so jadi apabila berkahwin, kemudian saat melahirkan anak, darah nifas pula menambah kekeliruan kita. Jadi kita mula cari pakar, cari pandangan, tanya PM ustazah dan juga ustaz kan. Mungkin ada ustaz-ustazah di sini pada pagi ini sentiasa mendapat soalan-soalan berkaitan dengan haid dan juga istihadah ataupun nifas. Dan yang paling best yang kita menggunakan medium Syekh Google kan, yang tak tahu apa-apa, semua Google dah tahu. Jadi insyaAllah dengan 12 siri ini kita sama-sama akan bersama-sama dengan panel yang sangat saya kagumi, iaitu yang berbahagia Dr. Syamsiah binti Muhammad. Jadi tak menarik lah kan kalau kita tak kenal siapa panel pakar kita. Jadi kita tinjau dulu latar belakang beliau. Baik, ada orang Johor mungkin pagi ni? Korek perigi di Ulu Tiram, tepi perigi tumbuh kuini. Pagi-pagi layan FB Ikram, jom kita dekati panel pagi ini. Baik, yang berbahagia Dr. Syamsiah binti Muhammad, panel kita hari ini adalah seorang yang sangat berpengalaman luas dan banyak berkecimpung dalam bidang ilmu. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat sebagai penyelidik kanan di International Sharia Research Academy for Islamic Finance ISRA. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Profesor Madya di Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Beliau memperoleh Sarjana Muda Syariah dan Sarjana Syariah dari Universiti Malaya dan Doktor Falsafah dari University of Jordan. Dr. Syamsiah sekarang ini adalah Ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia, Ahli Jawatankuasa Syariah Bursa Malaysia, Ahli Jawatankuasa Syariah IBIM, Ahli Jawatankuasa Penasihat Ibadah Haji TH Jakim dan Ahli Jawatankuasa Syariah BIMB Mulai 2020. Beliau juga pernah dilantik sebagai pakar rujuk di musim haji tahun 2015 dan 2019. Selain daripada itu, beliau masih lagi ahli jawatankuasa penasihat syariah di beberapa institusi lain seperti di Lembaga Zakat Selangor, Pertubuhan Peladang Kebangsaan dan Medik IG Sudian Berhad. Sebelum ini beliau pernah menjadi ahli jawatankuasa penasihat syariah Standard Chartered Bank, ahli jawatankuasa syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad,
ahli jawatankuasa syariah takaful ikhlas Nurul Berhad dan ahli jawatankuasa syariah Standard Chartered Sadiq Berhad. Malah pernah juga menjadi ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan beliau juga pernah dipinjamkan sebagai pakar syariah di Islamic Capital Market Department Suruhanjaya Security Malaysia. Dan beliau pernah terpilih sebagai panel pakar syariah JAKIM. Di sinilah cinta kita berputik doktor. Masya Allah, sangat kagum Masya Allah. Moga kita juga mampu meneladani ketokohan doktor dalam menyumbang ilmu. Jadi sekali lagi pantun kita, duduk berkilah, hirup gaharu, pandang langit tanpa jemu, hidup mesti banyak berguru supaya terang dada berilmu. Nanti doktor boleh balas pantun saya nanti doktor. Jadi kepada semua para penonton kita di Facebook dan juga YouTube, ramai yang mengucapkan salam kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang bersama kita pada pagi ini. Jadi sekiranya anda ada soalan untuk ditanyakan, boleh seperti biasa letakkan sahaja di ruangan komen di bawah. InsyaAllah tiba masanya akan diutarakan nanti. Tapi kita ada syarat untuk soalan. Soalan kita mestilah berkaitan dengan modul yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi hari ini topik pertama kita akan bincang berkenaan dengan haid. Jadi soalan mestilah, terima kasih Puan Nurlela, pantun menarik katanya doktor. Jadi sampai saya tak boleh nak jawab. Jadi so soalan kita mestilah berkaitan dengan haid sahaja. Sebab nanti kita isu-isu lain yang akan datang mungkin berkaitan istihadah ataupun nifas, kita akan bincangkan pada modul yang bersesuaian nanti. Okey, jadi saya kira semua dah tak sabar doktor untuk mendengar perbentangan dan huraian mengenai sahabat baik kita ni, mengenai darah haid insya-Allah. Jadi falyatafaddal mashkurah doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pertamanya terima kasih kepada moderator kita, Ustazah Humaizah dan juga Ikram Putrajaya atas inisiatif untuk membuat kelas ini. Sebenarnya ini bukan kelas yang pertama bagi saya lah. Ini kalau tak salah saya ni dah lebih daripada yang grup kelima dah ni, yang ada yang daripada masjid sebelum ni, daripada UTHM. Masih lagi berjalan, banyak lagi, dan ini merupakan kelas terbaru lah. Jadi bagi mereka yang baru nak mula, mungkin terlepas yang sebelum ni, jadi eloklah mula daripada yang anjuran Ikram ini sebab ini siri pertama hari ni. Jadi kalau nak minta join yang grup lain dah advance, dah ke depan kan. Jadi ini merupakan siri pertama insya-Allah. Jadi insya-Allah kita untuk belajar tentang darah wanita ni mungkin kita tak boleh nak pergi laju. Terutama bila masuk bab bab haid ni, yang untuk target saya untuk 2 hari saja untuk haid. Sebab kebanyakannya benda kita dah tahu, jadi saya boleh laju, kecuali ada beberapa tempat yang perlu saya tekankan. Tapi bila bab masuk istihadah mungkin kadang-kadang 1 jam tu 1 slide sahaja. Dia nampak mungkin jadi lama. Tak apa, lama kita belajar, yang penting kita faham betul-betul ya. Walaupun siri kita kata yang ini bukan untuk train for trainer, tetapi kalau mereka yang betul-betul belajar, dia boleh jadi trainer. Maknanya lepas ni dia boleh mengajar orang lain pula. Maknanya kalau dia betul-betul ikut, dia betul hadam, dah dengar, lepas tu baca baik lagi buku, pelbagai buku, ikutlah buku apa sekalipun, buku Syekh Maulana ke, buku Syekh Abu Samah ke, ataupun Ustaz Zulkifli ke, banyak buku-buku yang yang Allah lupa pula nak sediakan buku, siap-siap nak tunjuk. Okay. Tapi boleh cari buku-buku nanti. InsyaAllah doktor, next siri nanti. Next siri saya tunjuk buku-buku yang saya recommend untuk dibaca. Dibaca memang bagus sebab saya dah tengok buku-buku tu.
boleh di inilah, boleh dimanfaatkan insya-Allah. Kalau kita menekuninya insya-Allah kita boleh. Walaupun ada part yang memang ada bahagian yang susah, tapi kalau kita banyak kali baca, berbincang dan sebagainya, insya-Allah kita akan faham dengan mudah insya-Allah. Tak jadi susah, tak ada ilmu ni, tapi memang bab ini perlukan kita kata kena sentiasa membaca, mengulang. Kadang-kadang teori dalam buku tu mudah. Dia mudah saja, tapi bila datang persoalan dia panggil apa, kita nak apply, kita nak tatbik apa ni, kaedah dalam kitab tu, teori dalam kitab ataupun kita kata kaedah dalam kitab tu pada kes sebenar tu kadang-kadang melibatkan apa ni, Betul. kita sakit kepala. Terutama kalau dalam buku tu contoh dia cantik je, contoh hitam, merah, strip macam tu, tak ada lah nampak kat sini, lepas tu mari warna ni bercampur haru biru habis. Kita pun haru biru nak menjawab. Pernah satu kes mana bukan, kalau kes yang mudah kita boleh selesaikan dalam masa yang sekejap. Macam saya sendiri walaupun dah sampai tahap kita kata boleh menguasai, tapi bila mari satu persoalan yang agak rumit, yang memang rumit, saya akan bincang dengan beberapa asatizah untuk takkidkan bahawa sebelum bagi jawapan pada yang bertanya, kerana dia masalah yang rumit. Memang ulama dulu pun cakap masalah haid ini adalah masalah yang rumit. Masalah yang rumit, sama seperti kalau bab muamalah, bab riba itu adalah masalah yang rumit. Kalau dalam masalah ibadah ni, bab haid ni lah, bab taharah ni, bab haid ni lah yang paling rumit. Yang lain mudah nak faham. Okey, itu sedikit pengenalan lah sebelum kita masuk seterusnya. Okey. Nota ini saya akan bagi secara berperingkat. So, yang saya bagi sekarang ni untuk saya target untuk hari ini dan juga satu mana untuk Ahad depan. Lepas habis yang lepas tu saya akan bagi kepada sekretariat untuk pihak penganjur untuk upload dalam Facebook. Okay, kita masuk pada bab yang pertama iaitu haid. So kita akan cover insya-Allah perkara-perkara ini. Kita tengok pada jenis darah. Okey. Sekarang ni saya tekankan 3 sahaja. Saya tidak masukkan wiladah. Kenapa saya tidak masukkan wiladah? Kerana wiladah itu bukan darah. Bukan kerana maknanya kita mandi sekarang ni bila kita bersih daripada haid, kita bersih daripada nifas, kita mandi kan. Kerana darah tu dah kering. Istihadah ni juga bila berlaku istihadah, maknanya daripada haid berlaku istihadah dan haid berlaku istihadah dan nifas, kita akan mandi pada hari yang ke-16 tu. Kita akan mandi pada hari ke-16. Ataupun kalau nifas kita akan mandi pada hari yang ke-61. Darah haid 15 hari, kemudian mari hari yang ke-16. So hari ke-16 kita wajib mandi. Begitu juga kalau kita nifas sampai hari ke-60, mungkin dia datang berterusan ataupun mungkin antaranya nakok tapi tidak menjadikan darah berikutnya sebagai haid. Nanti kita akan belajar. So sampai hari yang ke-60, 61 ada darah bersambung. Begitu haid, hari yang ke-15 dan ke-16 itu darah bersambung. Maka itu masuk bab istihadah. Istihadah boleh berlaku dalam haid. Istihadah boleh berlaku dalam nifas. Tapi saya tidak letakkan di sini wiladah supaya orang tidak salah faham. Orang maknanya dia bukan damul wiladah yang membuatkan kita wajib mandi. Dia bukan darah wiladah itu yang ni, tapi dia sebenarnya wiladah itu kalau kita mandi wajib pun kerana kelahiran itu sendiri. Wiladah kerana beranak tu sendiri, anak keluar. Anak ni ibarat kalau kita kata anak ni berpunca daripada mani, macam kita keluar mani, kita wajib mandi. Bukan kerana darah yang mengiringi masa beranak tu. Sebab darah yang mengiringi masa beranak itu adalah termasuk dalam kategori darah fasad ataupun kita boleh sebut juga istihadah. Istihadah fasad ini adalah dari sudut istilah sahaja, tapi perbezaan dia tidak tak memberi efek dari sudut hukum. Mana dia tidak yu'athir fi hukmi, mana fil hukm. Mana kita dalam kita nak menetapkan hukum tu dia tak memberi efek kepada kalau kita sebut fasad dia akan jadi hukum begini, kalau sebut istihadah dia jadi hukum tak. Sama ada istihadah ke ataupun fasad dia beri efek yang sama walaupun maknanya masing-masing yang menggunakan fasad dia ada makna dia sendiri, tak apa. Tak ada masalah, tapi tak salah kita menggunakan istihadah / fasad. Itu yang mula-mula mukadimah saya nak terangkan tentang istilah tu dulu. Sekarang ni kita lihat apa itu darah haid.
Jadi dia bukan darah tabi'i. Darah yang semula jadi, darah semula jadi yang keluar daripada pangkal rahim. Pangkal rahim mana dia bukan di hujung yang dah berdekatan dengan pintu rahim, tetapi dia dah daripada pangkal yang keluar daripada pangkal rahim. Wanita ketika sihat badannya dalam tempoh tertentu, mana dia ada tempoh tertentu. Dia bukan darah penyakit, bukan kerana ada sakit. Darah nifas pula ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Sama ada kerana beranak ataupun kerana keguguran. Di peringkat alaqah ataupun mudrah, bukan peringkat nutfah. Dia ada 3 peringkat tu kan, nutfah, alaqah, mudrah. So nutfah ni kita tak pakai, maknanya kalau gugur peringkat nutfah, biasanya orang yang bersalin ni peringkat nutfah dia tak rasa apa bersalin. Orang yang mengandung bukan bersalin. Orang yang mengandung peringkat nutfah ni dia tak rasa lagi mabuk, dia tak apa lagi, psikologinya tak ada lagi. Tapi bila dah 2 bulan tu dah masuk mudrah sebenarnya. Nanti sampai masa bila kita bincang bab nifas nanti, kita akan tengok gambar image ke perkembangan bayi. So kita akan tengok di situ. So yang tu saya tak terang dulu. Sampai masa kita akan tengok ya. Cuma nak terang darah nifas yang darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Sama ada kerana beranak ataupun kerana gugur. Kerana gugur di peringkat mudrah dan juga alaqah dan mudrah. Okey. Alaqah tu seketul darah, mudrah seketul daging. Istihadah pula ialah darah yang keluar. Ini mudah makna dia. Nanti bila kita masuk bab istihadah kita akan bagi ciri banyak lagi ya. Darah yang keluar daripada hujung rahim wanita, hujung rahim. Pada selain hari-hari haid dan nifas. Dia ada urat mana berlaku, mana itu yang kata ada penyakit lah di situ. Sebab tu orang yang istihadah yang teruk, ada orang yang memang teruk sampai dia kehilangan darah yang teruk. Sebab tu bila istihadah ni tak boleh main. Dia kena pergi berubat, sama ada berubat dengan pakai perubatan Islam. Sebab kemungkinan ada, maknanya istihadah ini kadang-kadang gangguan syaitan. Berubat dengan doktor pun doktor, dengan pakai kita kata perubatan Islam pun kena berubat. Kita double kan. Ya. Kadang-kadang kalau orang ada fibroid dan sebagainya memang dia akan berlaku. Itu juga kalau orang yang ambil pil ataupun apa-apalah yang nak menahan daripada bersalin tu, nak jarakkan anak, dia akan menghadapi masalah istihadah. Biasanya tak ada, jarang yang berjaya, kebanyakannya bila ambil pil ke ambil apa-apalah, injection mesti dah mula celaru doktor. Dia mula celaru sebab dia mengganggu hormon. Mengganggu hormon itu yang jadi bila masalah ni memang pening nak selesaikan sebenarnya, terutama kalau yang complicated. Okey. Seterusnya kita tengok ini dalil kewujudan haid. Ini merupakan maknanya Allah dah sebut Auzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu mana ialah mak Islam lah masa tu zaman Rasulullah, tanya Rasulullah 'anil mahid, haid kul huwa adha, dia merupakan kekotoran bukan penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahid. Diarahkan tinggalkan perempuan, bukan tinggal tu maknanya macam orang Yahudi, dia tak makan, dia tak nyawa perempuan ni salah kotor sangat sampai tak balik. Kalau perempuan tak balik rumah, perempuan tu kena duduk asing ataupun sebagainya, tak makan. Itu bukan dalam Islam, tak. Darah tu yang kotor, perempuan tu tak kotor. Ya betul. Kalau kat kampung ingat tak, kalau hari raya buat tapai, kalau tengah haid tak bagi, nanti dah jadi merah. Apa kaitan? Tak ada dalil Quran pun, tak ada pun hadis atau khurafat saintifik mengatakan orang tak boleh, orang yang tengah haid ni tak boleh berpus sampai. Sedangkan dia tak pandai sebenarnya nak nyalahkan orang wanita yang boleh. Seterusnya hadis Rasulullah SAW masa ni ketika Sayyidatina Aisyah nak tunaikan haji, tiba-tiba darah, dia tengok Sayyidatina Aisyah pun menangis. Itu nature perempuan lah kan, kita orang perempuan tak ada benda lain, nak lepas perasaan nangis je lah kan. Itu cara kita kan. Macam mana dah itu cara kita melegakan, meluahkan. Menangis lepas tu dia kan, tak menangis lagi tu tak lepas kan. Terutama sekarang tak boleh bertemu, tak balik gitu, menangis kan. Tak tunggu orang perempuan dah sekarang ni, orang lelaki pun menangis, semua dulu dah. Betul. Hadis Rasulullah berlaku pada masa tu. Jadi Rasulullah ni dia lah, kita tahu Rasulullah suami yang memang
memang Mhm. kita kata peka dengan kita tanya bila tengok Aisyah menangis, dia tak adalah kata nangis je kerjanya, tak adalah kata macam tu kan. Mhm. Setengah-setengah suami tu tengok dia sini, awak ni tak ada kerja lain, nangis je tahu. Nabi tidak. Nabi kata macam mana? Betul. Awak datang haid ke? Masa tu tengah haji kan. Okay. Apa ni, yelah mungkin Rasulullah panggil apa sayang ke apa, macam kita macam ni kalau suami kata sayang datang haid ke ni, nangis ni. Jadi Aisyah pun jawab ya. Jadi Rasulullah pun pujuk dia, inna hadza syai' ataupun hadzal amr. Qaddara apa ni? Qaddarahullah, ana lupa dah bahasa Arab dia. Inna hadzal amr katabahullahu ala banati Adam. Ya. Ini suatu perkara yang Allah telah tetapkan pada Cantik kan. anak perempuan Adam. Jadi tak payah risau, tak payah ni merupakan satu yang kata yang natural. Natural. Tak payah susah hati. Okey. Ni tak nak panjang kat sini. Nanti tak sempat. Okey. Ini 3 perkara asas. Kita pergi kepada 3 perkara asas masalah haid. 3 perkara ini sangat penting untuk diberi perhatian yang perlu dicatat oleh wanita-wanita. Dan okey, sebelum saya terlupa, belajar bab darah ini adalah fardu ain. Maksudnya bukan fardu kifayah. Tak cukup Ustazah Mai seorang belajar, lepas tu orang lain boleh berlepas tangan. Tak boleh. Diri kita sendiri fardu ain. Maknanya kalau kita tak belajar, kita berdosa. Sebab apa ulama kata fardu ain? Sebab dia melibatkan ibadah kita. Sebab tu kena belajar. Kena belajar. Dia ada ruang, kebetulan Ikram dah start hari ni. Siapa-siapa yang invite lah kawan-kawan sebelum masuk. Maknanya bab haid ni tak apalah, kalau tertinggal pun mudah baca sendiri pun boleh kan. Tapi bila bab masuk istihadah nanti, kalau dah ke depan susah sikit lah nak faham kan. Walaupun yelah boleh tengok rakaman insyaAllah. Ya Mai ada rakaman ya Mai? Ada insyaAllah Doktor. Okay. Jadi ini 3 perkara benda penting dalam masalah haid. Okay, yang kita selalu cuai. Okay, pertamanya masa haid. Masa maksudnya termasuk tarikh dan juga waktu. Terutama untuk masa maksudnya bila kita tempoh haid, sebab kita nak tentukan tempoh haid tu berapa lama. Kita nak pastikan sama ada bila masa ni kita perlu ambil tahu, kita perlu catat. Hari pertama 1 hari bulan, pukul berapa dia keluar, kena catat. Catatan ini setengah orang macam ni. Dia ustaz Mai dia macam ni dia. Dia kata ustazah saya tak pernah istihadah, saya tak pernah catat. Saya tak pernah ambil catat pun dari sudut masa. Sifat masa pun tak catat. Di tarikh tu dia tanda lah sebab dia nak kan. Sifat haid yang banyak tak catat. Sebab apa? Saya tak pernah pun istihadah sebelum ni. Saya tak pernah istihadah. Tapi sebenarnya zaman sekarang ni, zaman kita ni lagi kena catat. Sebab apa? Sebab makanan kita banyak makanan yang banyak kimia dan sebagainya. Terutama zaman sekarang ni banyak stres dan sebagainya. Semua hormon itu akan terkesan. Jadi dia tak mustahil, ataupun mungkin faktor umur 45, umur 50, ataupun mungkin kerana kita ambil mula-mula kita kata okey, betul terlalu kerap sangat beranak, kita nak jarangkan anak, ambil buatlah apa-apa, ambil pil ke apa semua. Tiba-tiba pakai IUCD ke apa semua. Jadi bukan pakai VCD Mai IUCD kan. Ya Doktor. Bukan CD dan bukan VCD, IUCD. Jadi dia akan efek pada hormon. Dia sebenarnya dia ganggu je, sebenarnya dia ganggu hormon. Hormon kita tu. Okay. So masa haid maksudnya tarikh dan waktu. Yang penting 1 hari bulan, mana katalah Ana bagi contoh 1 hari bulan. Ya, 1 hari bulan keluar keluar darah. Pukul berapa? Jangan kita tanda maghrib, asar, isyak. Pukul berapa? Pukul 12. Maghrib. Jadi ustazah kadang-kadang saya tak perasan. Dalam keadaan ni saya tak perasan, ustazah tak tahu mari pukul berapa. Ada kita pakai kaedah kalau kita rasa basah tengok terus tu tak apalah, kita boleh catatlah masa kita tengok tu. Kan? Masa kita tengok kalau tiba-tiba katalah kita tak perasan,
kita baru tengok katalah pukul 7 pagi. Ada kemungkinan tak darah tu keluar lebih awal? Ada kemungkinan kan? Betul. Ada kemungkinan tak darah tu keluar sekarang masa kita tengok pukul 7 pagi tu, ada kan? Ada. Tapi yang mana lebih kuat? Macam apa kaedah kita nak pakai? Iaitu al-yaqin la yuzad bisyaki. Tak ada kemungkinan datang sebelum tu adalah satu yang syak. Tapi yang kita tengok sekarang ni teryakin kan darah ada kan? Dan juga satu kaedah lagi, al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi asbabi zaman. Benda-benda baru ni kita takdirkan dia dengan waktu yang terdekat. Jadi kita catatlah pukul 7. Walaupun ada kemungkinan mungkin mari pukul 5. Awal lagi. Pukul 6. Jadi itu penting, itu dari sudut masa. Ini mana 3 perkara ni perlu dicatat dalam buku ke dalam komputer, whatever lah. Ikut kita lah nak buat macam mana, manual ke, kalau kita ada alat canggih ke, terpulang pada kita. Yang penting catat. Itu yang pertama. Yang kedua, kadar haid. Kadar haid. Kadar haid tu maknanya berapa lama? 7 hari, 5 hari. Jadi kadar haid ni kita kena tahu cara kiraan dia. Nanti kita akan masuk sampai masa dia kadar haid. 5 hari ke 10 hari ke berapa hari. Dan sifat haid. Sifat haid ni merangkumi warna. Warna merah ke, warna hitam ke, warna coklat ke. Sebab kita ada 5 warna ya dalam kitab mazhab Syafi'i. Hitam paling kuat, hitam, merah, perang. Perang ataupun kita biasa sebut coklat. Sebab dia dekat-dekat warna coklat. Kalau kita ashkor tu, kalau kita Google rambut orang putih tu kan dia warna ashkor. Dia warna keemasan. Kita panggil coklat lah. Lebih kurang macam warna tembaga tu. Okey. Lepas tu ke kuning paling lemah, makruh pula. Keruh ya. Itu paling lemah. Itu ingat tingkatan kekuatan darah ni. Hitam, merah, perak ataupun coklat, kuning dan keruh. Okey, itu sifat dari sudut warna. Yang kedua dari sudut kelikatan dia. Darah tu pekat ke cair. Jangan pula bila kita bagi maklumat merah pekat, merah cair. Kalau kita bagi merah pekat, merah cair tu sifat pada warna. Bukan pada kelikatan darah tu. Darah warna hitam. Dari sudut kelikatan dia cair. Hitam, cair. Kemudian yang ketiga aspek apa sifat ni? Bau. Berbau busuk ke tidak? Bau busuk ke tidak? Itu 3 ni. 3 ni perlu kita catat. Jadi maknanya masa haid, kadar haid, sifat haid pecahkan pada 3. Jadi semuanya ada 5 kan? 5 perkara yang perlu kita ada. Makna ada 5 kolom lah. Ada 5 kolom dalam buku kita. Dan yang ke-6 itu untuk catatan kita. Okey, seterusnya. Umur pemula haid mengikut mazhab Syafi'i adalah 9 tahun. Qamariyah. Ya, 9 tahun Qamariyah dan bukannya Masihiyah. 9 tahun Hijriyah bersamaan dengan ataupun 9 tahun Qamariyah ataupun 9 tahun Hijriyah bersamaan dengan 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi. Jadi jangan kita duk fikir nak kata 9 tahun Masihi. Mesti dah masuk 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi itu maknanya dia dah cukup genap 9 tahun Hijriyah. Ya, sebab perbezaan kita tengok kalau 1 tahun Hijri 354 hari 8 jam 8 minit sedangkan tahun Masihi 365 hari perbezaannya adalah 11 hari jauh tu. Okey. Jadi kita kena ambil kira perbincangan dalam kitab fiqh dia mengambil kira tentang tahun Qamariyah. Jadi penentuan kiraan 9 tahun Qamariyah ini adalah secara takriban. Takriban maknanya lebih kurang 9 tahun. Bila sebut takriban lebih kurang ni bukan mana tahdid, mana mesti bizab, mesti tepat 9 tahun. Tak. Dia akan ada di sana disebut, dipanggil kalau darah tu keluar 15 hari sebelum sebelum genap 9 tahun. Contohnya lah dia genap 9 tahun pada 16 hari bulan sekarang ni Zulhijjah, Muharram. Zulhijjah. Pada dia genap pada 16 Muharram. Okey. 16 Muharram. Jadi kita kata kalau darah tu keluar pada 1 hari bulan ataupun 2, mana 1 hari bulan, 2 hari bulan tu mana dia makin menghampir, nampak tak? Dia makin menghampir. Jadi selagi mana dia dalam tempoh 15 hari daripada tarikh senang tunjuk sini.
Okay, selagi mana dia contoh di sini, contoh di sini sebab Ana buat 1 hari bulan berikutnya genap 9 tahun kan. Jadi 15 hari ni lingkungan 15 hari sebelum genap 9 tahun. Jadi darah yang keluar dalam tempoh 16 hingga 30 hari bulan ini dipanggil zaman imkanul haid. Zaman imkanul haid maksudnya kita kata waktu kemungkinan haid. Ini waktu kemungkinan haid bagi kanak-kanak yang baru pertama kali, maknanya kita kata yang baru nak yang umur 9 tahun ni, yang kita kata zaman imkanul haid bagi kanak-kanak yang berumur 9 tahun ialah dia bermula daripada 15 hari ataupun kurang. 15-14 hari, maknanya berkurang, maknanya makin menapik. Maknanya 15 hari atau kurang daripada tarikh dia genap 9 tahun. Seperti yang nak tunjuk sekarang ni 15 hari baki sebelum genap 9 tahun. Jadi tempoh ini dinamakan zaman imkanul haid. Bermakna kalau datang darah dalam tempoh 16 hari bulan hingga 30 hari bulan, dia 1 hari bulan berikutnya genap 9 tahun. Jadi bermakna darah yang keluar dalam tempoh 5 hari sebelum genap, 15 hari sebelum genap 9 tahun. 9 tahun, bermakna darah tersebut dikira darah haid kalau cukup syarat dia. Apalagi selain daripada imkan, maknanya berlaku di zaman imkanul haid. Yang kedua, maknanya syarat kedua itu cukup 24 jam, iaitu tak kurang daripada 24 jam. Yang kedua tak lebih daripada 15. Memang tak lebih lah kan. Memang kat sini tak lebih lah. Sebab kita dah had kan. Okay. Jadi kalau keluar darah tu pada 15 hari bulan contohnya, kan? Dia atau 15 hari bulan ataupun kita kata bermula 14 hari bulan dia keluar darah, 14 keluar, 15 keluar, 16 keluar sampai 30 hari bulan. Jadi bila masa bermula haid dia? Iaitu pada 16 hari bulan. Dan darah yang keluar pada 14 hari bulan dan 15 hari bulan itu dia keluar bukan fi zamani imkanil haid bagi kanak-kanak ni. Jadi darah ini 2 hari ini dinamakan darah fasad. Terminologi ulama sebut mana darah fasad. Tapi kalau kita nak kata darah istihadah pun boleh juga. Tapi ulama dalam kitab dia tak sebut. Dia kata sebab dia sebab ada ulama kata darah fasad, darah istihadah inilah yang mengiringi haid ataupun nifas. Jadi kat sini mana dia ada haid lagi kan? Kanak-kanak baru nak jadi dia nama istilah dia fasad. Tak apalah dari sudut itu, dia sudut khilaf lafzi, tak ada masalah, bukan membawa, tak payah bergaduh lah. Dalam kitab sebut dalam kitab sebut fasad, salah awak sebut istihadah, tak payah bergaduh, dia tak ada efek dari sudut hukum pun guna istihadah. Dua-dua tu sama ada istihadah ke fasad ke, kedua kalau dalam bab kanak-kanak ini dia tak mensabit, maknanya tak dinamakan lagi sebagai darah haid. Jadi dia belum balik lagi. Dia balik start pada 16. Jadi bermakna kat sini darahnya bukan darah haid. Tetapi bermula 16 hari bulan adalah darah haid. Sebab apa? Sebab dia berlaku dalam tempoh zamanul imkanul haid. Apa itu zamanul imkanul haid bagi kanak-kanak yang 9 tahun ni? Itu 15 hari sebelum dia genap 9 tahun. Itu kita kena faham istilah zamanul imkanul haid bagi kanak-kanak dengan zaman imkanul haid bagi orang yang beradat. Sebab bagi orang yang sudah ada adat haid ni, orang yang bukan pertama kali datang haid ni, zaman imkanul haid dia adalah apabila berlalunya 15 hari suci. Bila berlalunya 15 hari suci, bermakna kalau dah haid pula, darah tu keluar pada hari yang ke-16, bermakna ini dah bermula zaman imkanul haid. Boleh faham ya? Beza takrif zaman imkanul haid dengan orang yang sudah ada adat haid dengan mereka yang baru nak haid. Kita pergi yang ni faham je lah saya cuma nak cakap dalam mazhab Syafi'i darah haid seorang wanita telah terputus bagi satu apabila terputus dan tiba-tiba datang kembali, dalam mazhab Syafi'i dia dikira darah haid bila cukup syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Jadi yang ni kita kata ikut mazhab Syafi'inya macam tu. Ikut mazhab Syafi'inya macam tu. Okey. Tapi dari sudut perubatan, kalau doktor perubatan dia kata dari aspek perubatan, kalau dah menopause tak datang darah. Tak datang dah haid.
tak berlaku dah haid. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, adakah dia kata saja-saja? Bila dia buat keputusan bahawa dikatakan sebagai darah haid bila cukup syarat-syaratnya, adakah saja-saja ke ataupun dia buat kajian? Mesti dia ada sandaran dia. Dan ada maknanya kalau kita kita nak tahu, okey sekarang ni katalah dia tengah mengandung, tiba-tiba darah keluar, bukan masa dia nak sakit nak beranak tu. Tiba-tiba darah tu keluar, betul-betul besok macam fi zaman imkani haid. Kalau bulan depan, bulan sebelum ni dia memang kira kalau katalah 15 hari bulan biasanya datang haid. Kebetulan dia mengandung pada masa tu ada tarikh 15 hari bulan tu darah keluar. Dan sifat dia memang sifat darah haid contohnya. Maka kalau cukup syarat-syarat haid itu cukup 24 jam dan tak lebih daripada 15 hari, maka itu dinamakan darah haid mengikut mazhab Syafi'i. So maksudnya walaupun mengandung keluar darah yang ada sifat haidnya tu, dia kena maksud tak boleh solat seperti biasa juga doktor. Dia ambil hukum seperti al-haid, orang yang berhaid. Okey. Berapa dah Mai? Sedap cakap ada lagi. Ada banyak masa lagi doktor. Okey. So Ana tak panjangkannya tu ya. Jadi dalam bab ni kalau ada masa nak terangkan lagi pasal ni ataupun Ana akan detailkan dalam FB sebab memang janji pun nak urai lebih tentang bab bab haid dalam mengandung ni. Okey. Tapi faham gitulah bila disebutkan maknanya bila darah tu datang pada zaman imkan haid, kita sudah berlalu tempoh suci, katalah sebelum kita mengandung dah 2 bulan suci. Biasanya 2 bulan baru puasa kita mengandung kan. Biasanya lah ataupun mungkin lebih awal. Okay. Jadi memang sebelum tu dah maknanya nak banding dengan darah keluar masa mengandung ni dah suci 2 bulan dah. Nampak tak? So sekarang ni dah zaman imkanun haid, betul tak? Zaman imkanun haid sebab dah berlalu suci selama 2 bulan. Sedangkan minimal suci cukup 15 hari saja kan. Ini 2 bulan. Maknanya memang dah lebih sangat. Memang lebih sangat. Darah tersebut lebih 24 jam. Lebih 24 jam. Cukup 24 jam tak lebih daripada 15 hari. Jadi ikut Syafi'i ini adalah haid. Kecuali kalau darah tu kita kata masa nak beranak sakit dah ada ada gengak ataupun ada contraction. Contraction tu. Maka kalau sebut construction. Viral nanti doktor. Okey, jadi masa ada contraction tu dia darah keluar, itu darah damu talq. Darah sakit nak beranak. Darah tu darah fasad. Lama sebut juga istilah dia darah fasad. Nak sebut darah istihadah pun boleh juga. Tapi tapi dalam kitab kan jumpa tak payah seperti nak sebut tak payah balah ada istilah. Yang penting semua darah fasad tapi istihadah dia memang kita tetap wajib solat. Okey. Soalan berdasarkan pada keterangan yang lalu, apakah hukum darah yang keluar daripada rahim seorang yang beranak kurang 15 hari sebelum pelaksanaan tahun? Soalan ni punya betul haid kalau darah dia keluar kurang 15 hari dia sebelum genap 9 tahun Hijriah. 9 tahun Qamariyah. Haid ke tak? Siapa boleh jawab? Okey, siapa jawab haid betul ya. Tapi dengan syarat dia lah ya. Jawapannya dikira haid jika cukup syarat-syaratnya. Maknanya yang penting ni ya. Kalau darah yang keluar tu 15 hari ataupun kurang daripada, mana kita nak kira tu daripada genap 9 tahun ni. Genap 9 tahun. Kalau macam tadi, kalau 1 hari bulan berikutnya dia genap 9 tahun, pada 30 hari bulan tu 1 hari sebelum. Kalau 29 hari bulan 2 hari sebelum. Gitulah sampai berikutnya. Tapi kalau keluar pada 16 hari bulan, maknanya kalau keluar darah itu 16 hari ataupun lebih, contohnya 1 hari bulan, sedangkan 1 hari bulan Zulhijjah dia genap 9 tahun pada 1 Muharram. Nampak tak gap dia tu berapa lama? Kan lebih daripada 15 hari kan. Jadi tak kira dah.
Okey. Tu kita kena faham. Kena tahu juga kan anak kita, mana tahu dia mari sebab ada kes baru ni. Doktor, anak saya baru umur sekian darah keluar. Saya kata tu darah pasal. Boleh berlaku. Kan? Okey. Syarat-syarat haid. Okey, yang ni. Pertama, mengalir keluar. Mengalir ni bukan macam paip air. Bukan paip air. Bukan macam air paip tu ataupun macam kita kencing. Maksudnya dia keluar. Ya. Dia keluar daripada dalam. Dari dalam keluar ke bahagian zahirul farji. Mana kita nampaklah darah tu, sama ada nampak dekat pad ke ataupun sebagainya, ataupun mungkin masa kita basuh tengok ada darah dekat kat tangan, betul keluarlah tu. Kan? Keluarlah tu. Lepas tu kita pun nak double check, ambil kapal buat check kat ada. Confirm kan. Taklah dia syaratkan, tapi nak takkit kok-koklah darah tu darah luka kat faras kan, sebab kita tak tahu kan. Mungkin begitu juga kalau kita kencing dia keluar darah, mungkin darah tu daripada darah dalam kencing. Mungkin juga. Jadi kita double check, ambil kapas check bahagian faras pun ada. Confirm lah darah tu. Bukan mengalir tu maksudnya mesti macam air terjun ke. Air terjun matilah. Okay. Jadi dia keluar sebenarnya. Keluar kharaja. Okey, mengalir keluar. Okey. Jadi sebab tu dalam maknanya kalau lah kalau kita kata faras wanita tu bila kadang-kadang darah tu duduk genang orang Terengganu bergenang tu, maknanya dia duduk permukaan ni dia sebab dia pekat sangat kan. Tapi bila kita touch dengan tangan, kadang-kadang kalau air dia akan nampak tak, dia akan kan dia terkena air tu kita nampaklah darah tu mengalir. Mana kat sini pun dah dikira haid ni walaupun dia belum, tapi dia duduk di permukaan tu. Dia sudah dikira dah mula haid dah. Okey, yang syarat kedua cukup 24 jam, iaitu 1 hari 1 malam. Jadi tahun lepas ke bila ataupun awal tahun ada viral ke WhatsApp. Dia bicaralah antara soalan dan pertanyaan. Dia kata betul ke minimum haid itu 24 jam? Salah. Dia buat macam itulah, adalah dia buat ini yang betulnya adalah 1 hari 1 malam, sebab dalam kitab sebut yaum wa lailah, yauman wa lailah. Jadi kalau jumpa viral tersebut, cakap kat dia tak betul. Hatta dalam kitab Mughnil Muhtaj pun, apatah lagi kitab moden kan. Tak Mughnil Muhtaj ni kitab lama. Kitab kuras. Kalau kita kadang-kadang setengah orang tu bila kita bujang kita tengok pada kitab ni kita nak pegang kitab moden ni, sebab dia kata bukan kitab turas, sedangkan mereka menulis berasaskan juga bersumberkan pada kitab turas, bukan pandai-pandai pun ulama yang buat ni yang yang kitab-kitab moden ni bukan dia buat mengikut akal fikiran, tapi semua bersumberkan pada kitab turas. Jadi 24 jam ataupun 1 hari 1 malam. Jadi tak salah kita sebut 24 jam ataupun 1 hari 1 malam, sama saja. Memang 1 hari 1 malam Hijriyah ke Masihiyah ke, cuba kira. Memang 24 jam. Jadi bukan satu yang salah kalau kita kata minimum haid 24 jam ataupun minimum haid 1 hari 1 malam. Tidak ada isu. Tak payah duk balah. Macam tak adalah fasad istihadah nak balah, tak payah. Dia tak payah balah tak memberi efek hukum. Begitu juga 24 jam ya. 1 hari 1 malam. Ulama sebut Melaka. Kataan 1 malam pun sebut, 1 hari 1 malam pun sebut, 24 jam pun sebut. Okey. Yang kedua, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam yang kita tahu. Kalau lebih dia akan jadi istihadah dan dia mesti keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Mesti keluar dalam tempoh fi zaman imkanul haid. Kalau tak keluar, contohnya suci tak sampai 15 hari lagi, baru 3 hari suci, mari keluar darah. Jadi dia bukan keluar dalam tempoh zaman imkan dan haid. Okey? Jadi perlu memenuhi syarat-syarat ni barulah dinamakan haid. Jadi kita kena tahulah. Jadi kalau darah tu dia keluar kena memenuhi syarat-syarat ini barulah dikatakan sebagai haid. Kalau tempoh kemungkinan haid tu kalau merujuk kepada anak yang baru nak permulaan, bermakna 15 hari sebelum permulaan, 15 hari sebelum genap 9 tahun. Tapi orang yang muqtadah, orang yang sudah ada anak, iaitu dia sudah melalui 15 hari suci.
tetap 15 juga, 15 hari suci, makna minimum suci. Kalau anak tadi, dia darah tu keluar dalam tempoh 15 hari sebelum genap 9 tahun. Semuanya perkataan 15, tetap 15. Cuma berbezanya dari sudut 15 hari darah keluar bagi kanak-kanak yang sebelum genap 9 tahun, 15 hari sebelum genap 9 tahun. Yang perempuan mu'tadah pula yang sudah ada adat haid, iaitu 15 hari suci, sudah melalui 15 hari suci. Pada hari yang ke-16 suci tu, pada hari yang ke-16 lepas suci tu keluar darah, maka itu sudah bermulanya tempoh kemungkinan kesimpulan anak-anak putih ke sini. Kesimpulannya, ini perlu kita faham. Selagi mana darah tu duduk dalam lingkungan hari ke-5, dalam border 15 hari, 15 malam, maka kesemuanya haid, tak kira darah tu darah kuning ke biru ke hijau, biru tak ada hijau kan. Warna apa sekalipun selagi mana keluar dalam tempoh tersebut. Sama ada dicelahi dengan nakak ataupun tidak. Sama ada darah yang keluar itu melebihi adat kebiasaan yang tidak. Sebab apa saya sebut? Kerana ada orang yang memahami bahawa kalau adat kebiasaan dia sebelum ni 5 hari ataupun 7 hari, lepas tu pada bulan berikutnya keluar selama 10 hari, dia kata 3 hari, kalau 7 hari kebiasaan dia, kemudian keluar 10 hari, tu 3 hari yang lebih daripada kebiasaan itu dikira istihadah. Itu salah dan memang salah sangat. Tidak ada ulama yang menyatakannya sebegitu dalam kitab fiqh. Memang biasa dengar macam gitu kan doktor? Ya, jadi kita perlu perbetulkan kefahaman kita. Konsep dia mudah saja. Selagi mana darah tu duduk dalam mana dalam lengkung 15 hari tu, marilah rupa macam mana sekalipun, rupa rimau ke, rupa gajah ke, dia dinamakan haid. Maknanya warna dia ke apa semua diselangi dengan nakak ke tidak. Nanti kita akan bincang pasal nakak. Nak sebut je dulu. Diselangi nakak ataupun mungkin berlaku fatrah. Semuanya dikira haid. Selagi mana duduk dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Tak lebih. Dia akan dinamakan semuanya sebagai haid. Tetapi apabila darah melebihi 15 hari 15 malam, yang macam rajah kat bawah ni bersambung kan? Darah pada hari ke-15 dan ke-16 bersambung. Maka di sini kita kata wanita tersebut wanita yang berhaid dan beristihadah. Jangan kita kata ustazah, so hari ke-16 ni darah istihadah saya. Tidak, ini yang kita duk faham selama ni. Bila darah keluar pada hari yang ke-16 kita kata, oh ini darah istihadah. Tidak semestinya. Kadang-kadang bukan hari yang ke-16 itu istihadah. Hari yang ke-16 itu adalah haid. Sebelumnya adalah darah istihadah. Kita akan belajar nanti. Wallahu a'lam. Buka pada soalan. Baik. Saya kira alhamdulillah doktor, penjelasan yang sangat detail kan. Saya rasa yang dah berpuluh tahun kot kan. Mungkin hari ni baru jelas insya-Allah. Berkenaan yang doktor sebutkan tadi tu kan, yang 7 hari kebiasaan, kemudian tiba-tiba datang sebulan tu datang 3 hari pula, jadi 10 hari. So memang biasa sangat dengar kan yang 3 hari tu adalah istihadah. Sebenarnya itu adalah fakta yang salah doktor. Itu adalah auta lah doktor kita kata. Mai ada yang tengok yang ditulis tu Ummu Alia tulis haid dan istikharah, bukan istikharah ya. Istihadah. Istikharah tersasul. Solat istikharah. Ya, solat istikharah. Ya betul. Ya, ada soalan Mai. Baik. Kalau kita tengok kat komen ni, semua orang macam faham. Yalah tu sebab masalahnya biasanya tak ada isu sangat. Ya, sebab kita baru gear 1 doktor. Ya insya-Allah. Selepas ni insya-Allah. Okey, lepas tu nak sambung ke? Kalau tu saya sambung je. Kalau tak boleh ada soalan. Juga, kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Okey, kita sambunglah. Okey. Termasuk seterusnya tempoh haid. Tempoh haid ni saya nak ringkaskan saja. Tempoh haid kita ada sama ada minimum, sama ada maksimum ataupun kebiasaan. Doktor ada soalan doktor? Okey. Silakan. Okey, daripada Liza Izora, dia katanya kalau ada selang hari pun masih kira haid kan? Maksudnya ada nampak letak sekejap. Kita tunjuk gajah mudah Alright. Okey. Kejap Mai. Mana pula pen.
Okay, bismillah. Kita tutup dulu yang ni. Stop sharing. Okay. Sekejap ya. Saya nak share skrin. Okay. Ini kelas lain lah ni. Nak kena padan papan hitam, papan putih. Okay. Okay, sekarang ni kita buat border 15 hari. Boleh nampak Mai? Boleh doktor. 15 hari 15. Bila saya tulis 15 hari tu faham tau. 15 hari 15 malam. Tu memang kena faham. Panjang sangat nak ulang setiap kali 15 hari 15. Tapi faham dia sebut satu hari fahamlah satu hari satu malam ya. Kecuali saya purposely ada satu kes nanti kita akan bincang, kita sebut separuh hari sebagainya. Okey. Katalah dia dalam tempoh 15 hari ni dia datang darah hitam 3 hari. Okey. Baik. Kemudian saya buat nakok warna hijau ya. Nakok, sorry lah. Tulisan 2 hari nakok. Tak cantik sikit. Doktor mungkin doktor boleh explain nakok tu macam mana? Mungkin ada yang tak biasa dengan bahasa Arab kan? Nakok tu maksudnya suci lah. Okay. Suci. Maknanya di sini tak ada nakok suci. Nanti kita akan terang nanti. Saya sebut suci dulu. Nakok Okay. Nakok tu maknanya suci. Tak keluar darah lah maksudnya. Okay. Kemudian mari darah haid 5 hari. Okay. Sebenarnya bukan darah haid, mari darah merah. Kita tak disebut haid ke apa lagi sebab kita tak tahu lagi ke semua kan. Okay. Kemudian mari pula contohnya nakok lagi, suci lagi selama 3 hari. Berapa hari dah Mai? 3, 5, 10 dah 13 hari doktor. 13, okey. Kemudian contohnya mari darah hitam 2 hari. Cukup 15 Mai? Cukup. Okey. Jadi sekarang ni berlaku nakok di sini, nakok di sini. Okey. Bila kita jumlahkan hari sama juga 15 kan? Betul. Lebih tak daripada 15 hari? Tidak. Tak lebih. Formula kita selagi mana tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, kesemuanya dikira haid. Maknanya bermula daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan, semua ni adalah haid. Okey, semuanya adalah haid. Nanti anak akan terang bila sampai masa kita nak bincang ini kat sini dia term dia ini haid secara hukmi, haid hukmi masuk sebab sini kan suci. Tapi dikira juga haid mengikut qaul sahbi, qaul yang menggabungkan semua. Jadi kalau ada selang-selang begini dia tetap dinamakan kesemua ni dikira hari-hari haid. Dikira hari-hari haid. Jadi semua ni kalau bulan puasa kita ganti 15 hari lah ni puasa ni. Okay. Alright. Okay doktor, kita ada lagi soalan. Banyak dah soalan doktor. Okay. Sebelum silakan. Okay. Sebelum ni daripada macam mana nak sebut nama dia ni? Fadilina Al-Aziz. Masya Allah, inti nama. Okay, sebelum ni pernah pegang kata anak murid Ana ni. Okay. Jika keluar cecair air putih, kemudian beberapa hari kemudian keluar cecair air keruh, ia tak dikira haid walaupun dalam tempoh 15 hari. Betul ke doktor? Ini advance dah soalan ni. Dia memang advance. Anak murid Ana ni advance ni. Ustazah yang mengajar juga ni. Okey. Dia macam ni. Dalam masalah kita tak sampai, lepas ni kita akan sampai. Tapi ada jawab simpan lah. Okey doktor simpan boleh. Nak jawab terus. Okey, sebab nanti kita akan ada dah tanya tu kita jawab. Ringkas dia macam ni. Dalam masalah darah kuning dan darah keruh ada khilaf kalau dia keluar selepas kebiasaan haid dia. Maknanya memang kalau dikata kalau ikut pada soalan Ustazah Fazlina ni, okey,
Kalau memang kebiasaan dia, kalau dia nak suci saja memang keluar cecair putih. Itu memang kebiasaan dia. Lepas tu memang tak ada. Tapi berlaku pada suatu ketika dia tak jadi selepas keluar cecair putih mari warna kuning ataupun warna keruh. Mana dah keluar, mana kuning dan keruh itu keluar daripada tempoh kebiasaan dia. Tempoh kebiasaan dia. Yang ni ada khilaf yang kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Okey, doktor. Tetapi kalau kuning tadi tu dia keluar dalam tempoh yang maknanya bukan kebiasaan haid, dalam tempoh kebiasaan haid dia, katalah sebelum ni dia keluar 7 hari merah dengan hitam. Tapi pada bulan berikut dia keluar merah sehari, ada lepas tu coklat, lepas tu kuning, lepas tu keruh selama 7 hari. Yang tu tak ada khilaf di antara fuqaha, tak ada khilaf. Okey. Tetapi kalau bulan berikutnya dia keluar kuning dan keruh itu melepasi hari ke-7. Pada hari ke-8 keluar pada hari ke-9. Yang ni yang khilaf ulama. Menjadi khilaf. Tapi kita tak pegang pandangan yang mengatakan dia tu suci. Kita kata selagi kita pegang pandangan jumhur Ashabus Syafi'i yang mengatakan selagi mana keluar dalam tempoh 15 hari 15 malam, tak kira menyalahi adat ataupun tidak, tak kira warna apa sekalipun, tak kira banyak ke sikit, tak kira apa-apa, selagi mana duduk dalam 15 hari 15 malam, semuanya dikira sebagai haid. Okey doktor, ada soalan ni katanya, jika 7 hari yang ni mizi, jika 7 hari haid dan dah mandi, kemudian hari ke-10 keluar lagi, so kena stop solat lah kan? Betul. Sebab seperti saya terang tadi kan, gambar yang saya tunjuk tempoh tadi tu. Tempoh mana kita nak tunjuk dekat slide tadi. Sebab dia masih dalam tempoh haid kan doktor? Bukan yang ni, bukan ni. Yang saya lukis tadi. Tak apalah, lambat nak cari. Nampak tak? Okey, nampak. Mai nampak slide ke nampak yang nampak nampak whiteboard. Whiteboard. Okey, kejap. Mana whiteboard saya ni? Tak jumpa pula. Okey. Jadi yang tanya tadi, katalah adat dia, soalan dia apa tadi Mai? Adat 7 hari. 7 hari dia dah mandi, kemudian hari ke-10 datang semula. Okey, sama seperti sini kan. Okey, saya nak cerita bab mandi. Okey, sekarang sebab pertanyaannya melibatkan mandi, walaupun saya bab mandi tu saya akan cerita biasanya dah habis, sebab kita sekarang ni nak faham aspek ni dulu, kita tak gabungkan supaya tak banyak sangat. Tapi saya sebutlah. Okey, sekarang ni katalah anak kita ni mari 3 hari darah hitam. Pada hari anak kita baru pertama kali mari ni, tiba-tiba pada hari yang keempat suci. Pada hari keempat suci. Hari keempat suci. Wajib tak dia mandi? Wajib. Okey, bagi kita pula yang muqtadah, yang sekarang ni duk dengar sekarang ni mesti ramai yang muqtadah kan? Muqtadah yang sudah ada kebiasaan haid. Kita sebelum ni haid kita straight je 7 hari ataupun straight je 15 hari. Tiba-tiba bulan ni dia berlaku nakak suci, ada selang, ada gap tu. Darah ada berhenti antara hari-hari haid. Sebelum ni tak. Jadi wajib tak kita mandi pada hari suci tu? Memang wajib mandi. Sebab itu bukan kebiasaan kita. Dan ustazah selama ni haid saya 15 hari. Ustazah, okey. Dari sudut ada kemungkinan tak adat perempuan itu akan berbahaya? Jadi dalam masalah ini, kalau perempuan yang beradat, kalau sebelum ni dia memang tak beradat dengan nakak, jadi dia kena berhukum pada zahir. Sebab tu kita kata di sini, bagi anak, kalau anak yang baru muqtadaah, kata ini merupakan pertama kali dia haid. Bagi perempuan yang belum ada kebiasaan. Belum ada kebiasaan haid. Mana dia pertama kali, yang kita sebut sebagai muqtadaah. Orang yang pertama kali mengalami haid. Tiba-tiba lepas 3 hari darah datang nakak, ataupun dia tu muqtadah 3 hari darah tiba-tiba berlaku nakak dan dia tidak pernah beradat sebegini sebelum ni. Jadi pada hari yang keempat tu dia wajib mandi tak? Wajib mandi. Sebab apa pula ustazah wajib mandi? Kan perlu tak tunggu 24 jam ke 3 waktu ke? Tak ada. Hukum ulama sebut tengok dia darah stop solat. Tengok dia darah kering kena mandi. Jadi anak tadi dia kena mandi pada hari keempat. Dia kena solat.
berhukum pada zahir masa tu, masa tu suci. Dia tahu tak darah akan keluar balik? Tak. Ada kemungkinan tak darah akan datang? Ada. Ada kemungkinan tak darah berhenti? Ada. Ada kemungkinan darah ni akan berhenti sampai bila? Jadi berhentinya darah itu lebih kuat daripada datangnya darah. Dia kembali pada keadaan al-aslu al-adam. Asal perempuan ini tidak berdarah. Kita lahir-lahir ni ada darah ke? Kita tak berdarah. Mak kita je berdarah. Kita ni bukan lahir maknanya darah keluar daripada parah kita, tak. Al-aslu al-adam. Sebab tu ulama berhujah berdasarkan perkara tersebut, maka dia wajib mandi pada 4 hari bulan tu. Solat sampai pada 5 hari bulan, 2 hari dia nakak. Kemudian pada hari yang ke-6 keluar darah merah kan? Keluar darah merah. Dia stop balik solat. Begitulah. Sampai maksudnya setiap kali dia mandi, dia wajib solat. Dia dah suci lah tu kan, dalam tempoh suci dia wajib solat. Maknanya dia kena mandilah. Bila mandi tu maknanya dia kena solat. Ini bagi anak yang bagi yang mubtadaah. Mana nak tulis mubtadaah, istilah dia mubtadaah. Ada juga tanpa apostrofi, nanti kalau tak letak apostrofi orang baca mubtadah kan, boleh mubtadah. Sedangkan mubtadaah ataupun bahasa Arab dia nak tulis dalam apa ni atas ni benar ni. Okey doktor. Kita dah sejam seminit. Kita nak doktor, kita nak satu lagi soalan ataupun kita nak tutup? Boleh, satu soalan lagi, kesian yang soalan Okey, ramai yang bertanya tentang nakak ni doktor. Tentang tempoh waktu. Ada yang tanya berkenaan dengan nakak tu suci tu kena solat tak? Yang ni kalau kita tangguh minggu depan boleh, sebab kita akan bincang secara khusus. Sebab dia akan ada kita akan berbincang tentang kalau anak nak ulas mungkin lebih sampai 15 minit pula. Dia ada perbahasan dia. Okey doktor, kalau kita satu soalan ni doktor daripada Puan Asia Al-Kharib Shah, Ustazah ni, Ustazah Dipur Jakim ni. Nak tanya macam mana kes yang hanya lendir darah keluar ketika buang air kecil sahaja, pada panties tiada langsung. Adakah sepanjang berlaku macam tu dikira haid, tapi bentuk rupa lendir seperti haid? Okey, dia macam ni seperti yang nak sebut tadi. Kita cek bila keluar lendir tu, kita cek kat dalam faras kita. Kalau ada, maknanya haid lah tu. Tapi kalau keluar, sebab dia macam ni, kalau kita bila kencing je ada, kemungkinan darah tu daripada saluran kencing, sebab ada penyakit apa ni? Panggil apa? Allah masalah. Apa Mai? Perut tu kencing kotor. Kencing kotor yang kencing berdarah tu lah, kencing berdarah. Jadi kalau kita tengok macam tu, kita pun cek dekat faras kita, ambil kapas, masukkan dalam kadar satu, kita kata ni lah teruas ni, kita tengok mana dalam faras lah. Kalau tengok ada dekat darah, maknanya darah lah tu. Kadang-kadang tekanan masa kencing tu dia kadang darah tu pekat sangat bila kita kencing kan, macam kita meneran. Kan kita meneran tu yang dia push tu, dia keluar tu. Sama juga bila kalau darah tu duduk dekat permukaan faras tu kan, permukaan faras, kalau air terkena dia akan kadang dia bila terkena tu dia macam tu lah. Jadi maksudnya walaupun waktu dekat panties tu tak ada, tapi kita kena check dekat faras tu sama darah tu ada atau tidak. Untuk kita mana confirm kan dia memang bukan darah daripada saluran kencing, tapi memang darah daripada dalam faras kita. Baik, okey, insya-Allah. Saya kira perkongsian untuk kita pada hari ini memadai lah insya-Allah. InsyaAllah doktor pun akan explain pada kita berkenaan dengan nakak pada sesi akan datang insyaAllah. Jadi kita pun telah melebihi masa yang kita jangka sejam dan sekarang ni dah sejam 4 minit, 16 saat, 17 saat. Okey. Jadi Alhamdulillah doktor, penjelasan yang sangat jelas daripada doktor tadi tu berkenaan dengan ciri-ciri, sifat, warna, tempohnya. Jadi nakak tu hari ni menjadi isu hangat doktor. InsyaAllah jadi jasa remind pada peserta mana boleh dapatkan slide pada di mana Mai? Ya, di Facebook Ikram. Dekat komen bawah pun kita dah letakkan dah untuk dapatkan nota doktor pada pagi ini.
Okey, itu dah ada ya, boleh download, insyaAllah boleh baca-baca waktu-waktu santai nanti. Jadi jazakillah khairan kasirah doktor atas penjelasan dan huraian terperinci daripada doktor tadi. Ada yang tadi dia mention berkenaan, seram pula dengar berkenaan dengan harimau tadi doktor. Jadi apa pun terima kasih juga diucapkan kepada kru Ikram Putrajaya pada hari ini yang setia di belakang tabir doktor bersama kita seawal pagi tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton-penonton di luar sana yang setia menonton sehingga ke akhir sesi ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan juga share sesi live ni. Jadi saya harap masa tu, yang ni suka lanjutkan masa. lanjutkan masa. Okey, nanti kita Apa boleh kita buat pertimbangkan. sikit-sikit. Jadi saya harap perkongsian pagi ni dah banyaklah membuka mata kita siapa yang mendengar pada pagi inilah insyaAllah. Jadi jangan lupa minggu hadapan pada hari yang sama, masa yang sama kita akan bincang lebih banyak lagi berkaitan dengan darah insyaAllah. Jadi okey, macam biasalah pantun okey. Mentari pagi menyinari bumi, duduk menjenguk si tempua. Sekian dahulu daripada kami. Terima kasih penonton semua. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.